Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Tuanku Jaafar, hadirin, hadirat, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin sekalian. Khabar tuan-tuan? Baik. Dengar ada tahlil malam ni? Dengar ada tahlil malam ni? Oh, okey. Kira tuan-tuan okey jugalah kan. Boleh stay ke ni nak dengar kuliah ni, alhamdulillah lah. Besok jarang orang tolak makanan ni. Baik, yang pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya, dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan sesi kuliah kita yang kita belajar ni adalah kitab Hisnul Muslim, iaitu perisai orang muslim, yang menceritakan zikir-zikir dan juga doa-doa Nabi SAW pada keseluruhan hari baginda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kini berada maghrib je tadi, kita dah masuk 20 Syaban, kan? Jadi kurang lebih 9 hari lagi kita nak puasa dah, kan? Kita nak menyambut kehadiran bulan Ramadan, kan? Jadi bulan Ramadan ini kita semua pun dah tahulah makna, kita dah tahu bulan ini apa yang special, kerana ia biasa je, ia adalah bulan yang biasa, tetapi dia jadi special sebab Allah turunkan pada bulan ini Al-Quran. Sebab tu bulan Ramadan jadi special daripada bulan yang biasa ya sebelum ni. 1400 1500 tahun yang dulu bulan ni bulan biasa ya, tetapi apabila Allah pilih bulan Ramadan dan Allah pilih pula pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ya. Jadi kat situ jadi specialnya bulan Ramadan. Jadi kerana special sangat bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpuasa. Sebab tu dia special sangat. Jadi yang specialnya pada bulan Ramadan ini, saya nak ingatkan juga diri saya dan juga tuan-tuan, yang specialnya bukan puasa, yang specialnya adalah apa dia? Al-Quran sebenarnya. Jadi apa yang specialnya adalah Al-Quran. Jadi elok sangatlah untuk kita ingatkan, sama-sama saling ingat mengingati bahawa bulan ini, kehadiran bulan Ramadan ini, kita mesti dah letak kita punya sasaran ataupun target kita. Apa kita nak buat bulan Ramadan ni, mesti ada target tuan-tuan. Yang tak pernah khatam tu kan, hari pertama habis je satu juzuk, hari kedua juzuk 2, hari ketiga dah setengah juzuk kan. Bila masuk 30 Ramadan tak pernah khatam, memang tak pernah khatam lah dia. Jadi tahun ni mesti khatam. Itu target kita. Sebab yang special tentang bulan ini bukan puasa itu. Puasa tu biasa ya. Yang specialnya adalah Al-Quran. Jadi mesti khatam Al-Quran. Apa lagi kita kena buat? Lancar satu surah. Ikut kemampuan masing-masing lah. Macam saya tak boleh lah pilih surah juzuk amma, saya tak boleh lah. Tapi siapa yang rasa dia juzuk amma tu dia kena lancar, surah An-Naba tu dia kena lancar, amma yatasalun, lancar pada bulan Ramadan. Dah tak ada dah bulan lain yang lebih baik daripada bulan Ramadan untuk kita bersungguh-sungguh dalam mengejar ataupun menghafaz Al-Quran. Okey, apa lagi kita boleh buat? Kita cari juga surah yang kita lancar tu, kita belajar tafsir. Dalam bulan Ramadan ni belajar tafsir tentang surah tu. Sekarang ni nak belajar senang je kan. Taib je keluarlah ceramah segala-gala tentang surah yang kita nak belajar tu, kan. Masing-masing di hati kita ni mesti ada satu surah yang kita
rasa special bersama-sama dengan kita ni. Takkanlah kita tak ada satu surah yang special. Belajar surah tu. Okey. Jadi kat sini juga saya nak mengucapkan tahniah kepada kita. Insya-Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi saya rasa saya pernah baca kat hadis ni. Hadis ni di sini mungkin pernah baca tahun lepas punya Ramadan. Jadi saya nak baca sekali lagi, nak mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan tentang betapa hebatnya ataupun betapa beruntungnya kita berada pada bulan Ramadan. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Okey. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Talhah bin Ubaidillah. Dia cerita anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pemuda datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Kedua-dua orang ini, dia orang ni masuk Islam secara serentak. Okey. Fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Salah seorang ini sangat bersungguh-sungguh di dalam agama ini daripada seorang lain. Seorang ni bersungguh-sungguh. Dah ingat dah. Okey. Seorang ni pulut. Dalam hal-hal agama ni dia dulu. Seorang ni lagi lambat sikit. Kau azan tu dia dulu. Yang ni lambat sikit. Komat kan baru datang. Contohlah. Macam tu lah lebih kurang nak cerita. Faghazal mujtahidu minhuma. Okey. Jadi zaman dulu untuk bagi tahu dia ni bersungguh-sungguh dalam agama tu, dia bukan datang solat ni benda kecil. Dia siapa yang kuat agama dia tu, dia pergi berperang. Dia akan keluar dulu. Kalau misalnya seruan tu Nabi panggil semua wajib. Tapi kalau Nabi kata siapa yang nak keluar, orang ni yang tu volunteer. Volunteer tu sesiapa nak keluarlah. Siapa nak stay. Tapi yang ni bila dipanggil secara sukarela, dia ni keluar dulu. Siapa nak pergi perang, dia keluar. Yang pulut ni tadi, yang beryoyo ni tadi dalam agama ni, dia telah berperang. Al-mujtahidu minhuma fastushhid. Lalu orang yang berperang ni tadi, dia pun mati syahid. Thumma makathal akhar. Tinggallah seorang lagi. Ba'dahu sanatan. Seorang ni lagi hidup lagi setahun. Kan? Lepas yang syahid ni tadi meninggal, seorang lagi yang biasa-biasa ni tadi hidup lagi setahun lepas daripada itu. Kemudian yang tadi tu, yang biasa-biasa ni tadi pun meninggal. Lalu Talhah bin Ubaidillah ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah." Bainana. Suatu hari aku bermimpi, aku nampak kami semua, yakni aku dengan dua orang tadi itu di sisi pintu syurga. Dia kata, dia mimpi dia berada di sisi pintu syurga. Idza ana bihima, apabila aku bersama dengan keduanya tadi, fa kharaja kharijun minal jannati, lalu keluar seorang daripada dalam syurga tu, keluar kepada dia orang. Fa adzina lilladhi tuwfiyal akhir minhuma thumma kharaja fa adzina lilladhi istushhida thumma raja'a ilayya fa qala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Lalu apabila ada orang yang keluar tu, siapa yang keluar ni, kata syurah hadis, malaikat. Malaikat yang jaga pintu syurga tu. Talhah walaupun mimpi yang keluar tu malaikat. Dia panggil siapa dulu, tuan-tuan rasa? Yang bersungguh-sungguh ni ke yang biasa-biasa ni dulu? Dia panggil yang biasa-biasa ni dulu. Dia panggil. Okey. Fakharaja kharij min al-jannati fa adina alladhi tuwfi al-akhar minhuma thumma kharaja fa adina. Okey. Lepas tu dia pun panggil orang yang biasa-biasa ni tadi, dia panggil masuk dulu dalam syurga. Lepas tu seketika dia keluar pula, dia panggil pula orang yang mati syahid ni tadi, baru panggil masuk syurga. Kemudian dia datang, Talhah yang cerita ni, dia kata, kemudian orang tu pun keluar pula datang kepada aku. Dia cakap apa? Dia kata fa innaka lam ya'ni laka ba'da.
okey, ekau bodoh lagi. Ekau bodoh lagi. Sebab Talha masih hidup lagi masa tu. Ekau bodoh lagi. Okey, jadi fa asbaha Talha. Lalu Talha pun bangkit tidur. Yuhaddithu bihin nas. Dia pun cerita kepada kawan-kawan dia ramai-ramai tentang mimpi dia malam tadi kan. Aku mimpi lah malam tadi, yang besok-besok ni pula masuk dulu. Yang mati syahid ni kendian. Kendian. Okey, fa'ajibu lidzalika. Lalu orang ramai pun rasa heran kan? Kan apa hal lah kan? Heranlah. Asal kau mimpi macam tu Lalu fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cerita ini tadi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithuhu al-haditha faqal. Lalu mereka pun menceritakan cerita ini. Lalu apa yang Nabi bagi tahu kepada mereka itu, Nabi khabar, min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang nak diherankan bona? Min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang nak diherankan pula? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhir akhirul jannata qablahu. Wahai Rasulullah, yang ni orang yang bersungguh-sungguh berperang, kemudian dia mati syahid. Kemudian orang yang lagi seorang ni pula yang masuk dulu sebelum daripada dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang besok-besok ni tadi telah hidup lebih setahun daripada orang yang mati syahid ni tadi? Okey. Qalu bala. Lalu orang ramai pun, oh betul juga Rasulullah kan. Dia ni hidup lebih setahun, maknanya pahala lebih. Lalu Nabi beritahu apa lagi? Nabi beritahu wa adraka ramadhana fasamahu wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan orang ni pula bukan sahaja hidup lebih setahun dia pun dapat bulan Ramadan. Dia dapat bulan Ramadan dan dia berpuasa padanya dan dia bersolat padanya sekian dan sekian. Okey, jadi qalu bala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Lalu mereka pun kata, oh ya juga Rasulullah. Bala tu maksud ya betul Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bagi tahu balik kepada mereka. Rasulullah bagi tahu apa yang ada, yakni beza masa yang ataupun Ramadan yang seorang ni lagi dapat daripada seorang yang mati awal ni tadi. Apa yang ada di antara mereka, beza amalan dan juga beza pahala mereka, Nabi bagi tahu lebih jauh daripada langit dan juga bumi. Yang jauh langit dengan bumi. Jadi tuan-tuan, jadi apa yang saya nak tekankan dalam kisah ni, seorang yang biasa-biasa, hidupnya biasa-biasa kan, tetapi di akhirnya dia kedudukannya lebih hebat daripada orang mati syahid kerana dia mendapat bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, sebab tu bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Kerana dapat masuk bulan Ramadan dan berpuasa padanya sudah mengangkat darjat kita dengan begitu banyak. Apatah lagi kalau kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi kalau kita ni sekarang ni apa bulan? 20 Syaban. Kan ada 9 hari ni. Kalau kita ni atlet lah tuan-tuan, orang khabar lagi 9 hari kita ada sukan Olimpik contohnya kan. Kita atlet lumba lari kan. Adakah kita tak apa lagi 9 hari. Hari ni minum Pepsi dulu. Apa lagi? Makanlah cikidis ke, makan ayam minyak-minyak tu makan. Macam tu ke? Macam tu ke seorang atlet kalau dia khabar 9 hari lagi sukan Olimpik? Tentulah tak. Tentulah dia bersedia daripada hari ini. Yang demikian Nabi SAW lakukan. Sebab tu kita bagi tahu dulu Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. Dia cuba latih diri dia untuk masuk je bulan Ramadan tu dia dah sprint, dia dah laju. Dia tak macam kalau kita tak start tuan-tuan, kalau kita tak ambil masa sekarang ni,
untuk persiapkan diri kita. Kita dah start baca Quran dah. Bukan nak hari pertama Ramadan, hari buka surat pertama Quran baru nak buka. Bukan yang tu. Kalau yang tu, percayalah, seminggu pertama tu kita macam baru nak atlet tu baru nak train, baru nak jogging kan. Kita dah rugi seminggu. Kita dah rugi seminggu. Jadi sebelum daripada masuk bulan Ramadan ni, kita dah persiapkan diri kita. Kita dah start dah. Datang salat, habis salat kita dah start baca Quran. Kita dah train diri kita. Lepas subuh tak ada apa-apa, baca dulu Quran, biasakan diri. Bila kita dah biasa, lepas subuh baca semuka, baca 2 muka, esok Ramadan tak rasa kan. Kita tak rasa dah benda tu. Kita baca 5-6 muka tak rasa dah ya. Tapi kalau baru Ramadan tu nak start, memang kita baru nak dapat dia punya lajak tu, ambil lah pick up tu, ambil. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi kita sambunglah pengajian kita berkenaan kitab Hisnul Muslim kita ni. Okey. Jadi kita kini berada di dalam bab as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud. Kita berada pada selawat ke atas baginda Nabi selepas kita bertasyahud. Jadi tasyahud tu bacaan dia macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Yang tu kita panggil tasyahud. Okay. Jadi riwayat yang kita ada dalam kitab ni bukan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita dalam buku ni at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Jadi kedua-dua riwayat ini sahih. Yang pertama betul, yang kedua saya baca tu pun betul. Mana lagi kuat dari segi hadis? Yang kedua yang saya baca, yang kedua tadi lebih kuat sebab riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama tadi riwayat Muslim sahaja. Okey. Al-Imam Syafi'i pilih riwayat yang pertama sebab, ingat tak sebab apa? Sebab lafaz dia ada al-mubarakat, sebab dia banyak sikit. Imam Syafi'i pilih yang tu. Jadi tak ada masalah dalam hal tu. Cuma kita nak bagi tahu at-tasyahud ada pelbagai bacaan. Okey. Kita nak masuk pula, dah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang lepas tu adalah selawat. Jadi selawat ni apa hukum dia? Baca dia. Okey, ada ulama yang kata wajib, ada yang kata rukun. Jadi itu perbezaanlah. Kita apa? Kita rukun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita nak pergi kepada makna selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, juga kita dah ceritakan adakah Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah ceritakan juga. Mana lebih memang sopan. Kalau kita macam rasa kurang sopan bila kita kata Allahumma salli, ya Allah berselawatlah ke atas Muhammad, kan? Ada orang sebab tu ada orang tambah Sayyidina Muhammad. Sayyidina maksud dia apa? Tuan. Dia macam hari ni Sayyid tu macam encik, encik, tuan, Sayyid. Tuan kami Muhammad. Tapi kalau zaman dulu Sayyid maksud dia adalah ketua bagi kabilah tu. Kat sini macam Sayyid ni hanya dipanggil kepada pengurusi masjid, pengurusi taman, kan? Kita panggil yang tu lah. Ataupun ketua JKK, kan? Yang tu Sayyid. Okey. Jadi mana yang lebih ni? Kalau ikut saya, maknanya kita ikut lafaz hadis lah maksudnya. Kalau ikut saya lah. Kalau ikut tuan-tuan, tak tahulah, kan? Maksudnya apa yang Nabi ajar itu lebih baik lah, kan? Daripada kita menambah-nambahnya. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, salli, ya Allah berselawatlah ke atas Muhammad. Okey. Selawat itu maksud dia apa? Selawat, kalau Allah yang berselawat lain makna. Kalau malaikat berselawat lain makna. Kalau kita berselawat
lain makna Kan kita baca dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi. Apa maksud kalau Allah berselawat? Maksudnya adalah Allah menyebut hamba itu fi mala'il a'la ataupun fil mala'il a'la pada golongan malaikat-malaikat yang tinggi. Itu maksud selawat. Allah berselawat. Tapi kalau malaikat berselawat, maksudnya adalah malaikat meminta istighfar bagi orang itu. Itu maksud malaikat berselawat. Kalau kita berselawat, maksudnya kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu, kita mendoakan orang itu dan kita minta Allah rahmati orang itu. Itu maksudnya. Okey, itu maksud selawat. Tapi kalau Negeri Sembilan berselawat, itu saya tak tahu apa maksud. Itu tak tahu lah kan. Itu Negeri Sembilan berselawat kan. Tapi kalau kita berselawat, kita doa orang tu dan juga minta Allah beri rahmat kepada orang tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada ali Muhammad. Ali maksud dia keluarga Muhammad. Tapi dalam bahasa Arab, ali kita juga dah terangkan dulu. Ali ni maksud asal dia Ali Imran kan, surah Al-Baqarah. Lepas surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, keluarga Imran. Tetapi Ali juga boleh difahami dalam bahasa Arab menunjukkan konco-konco ataupun pengikut-pengikut. Contohnya Allah cerita dalam Al-Quran tentang Ali Fir'auna yasumunakum su'al azab. Apabila konco-konco Fir'aun itu yang mengenakan kamu dengan seksaan yang buruk kepada Yahudi lah maksudnya, Bani Israel. Jadi boleh difahami. Jadi siapa Ali dekat selawat yang kita baca ni, kita juga dah terangkan. Jadi Al-Imam Syafi'i memilih mereka adalah di kalangan Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Banu Muttalib. Jadi okey. Dan pendapat yang kedua mengatakan Ali itu adalah azwajihi wa zurriyyatihi, isteri-isteri Nabi dan juga keturunan Nabi. Yang pertama tadi ke atas kan, Banu Hashim, maksudnya Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim kan. Jadi keturunan di atas. Yang pendapat kedua memahami dia adalah isteri Nabi dan juga keturunan Nabi ke bawah. Okey. Tak apalah. Mana-mana pun okeylah. Okey. Seterusnya kita sambung kita yang selawat kita tu lah. Yang ni lain sikit ke? Yang ni lain sikit. Tapi yang ni juga lafaz daripada Bukhari dan Muslim. Yang kita belajar hari ni, yang ada dalam kitab ni adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dua kali innaka Hamidum Majid. Riwayat ni ada riwayat Bukhari dan juga riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, yang kita baca tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, kita cerita yang tu lah. Okey, kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau berselawat ke atas Ibrahim. Okey. Ini pun jadi isu juga. Kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau berselawat, yakni kau menyebut Ibrahim itu, Ibrahim menyebut Ibrahim ini seperti mana engkau membesarkan Nabi Ibrahim, sallaita ala Ibrahim. Okey, soalannya yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Ibrahim? Kenapa tak sebut kama sallaita ala Musa? Kama sallaita ala Isa, kama sallaita ala, banyak kan Nabi ni
Kalau kita pilih yang ulul azmi pun ada 5. Kama sallaita ala Nuh, seperti mana engkau bersalawat ke atas Nuh. Jadi para ulama pun cuba memberi alasan kenapa Ibrahim. Jadi antaranya mereka menyatakan kenapa lafaz itu Ibrahim, kenapa Nabi pilih Ibrahim, kerana Ibrahim itu yang pertamanya adalah atuk kepada Nabi SAW. Ibrahim adalah atuk Nabi. Jadi dia nak, ya Allah, seperti mana, sebab dia lahir di Mekah. Jadi bila dia membesar di Mekah, dia tahu tentang agama Ibrahim. Jadi dia nak Allah angkat dia, seperti mana angkat Ibrahim tu, angkat Nabi. Jadi itu alasan yang pertama. Yang keduanya, di kalangan ulama memberi pendapat bahawa Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Kenapa dipanggil Ibrahim ini bapa kepada para nabi? Kerana Ibrahim itu ada dua jalur yang utama, iaitu daripada Ismail dan juga Ishak. Daripada Ismail tak ada nabi kecuali Nabi Muhammad. Tapi daripada jalur Ishak ni banyak nabi. Jadi banyak nabi yang lahir daripada jalur Ishak ni. Jadi sebab itu Ibrahim juga dipanggil Abul Anbiya. Jadi dia banyak keturunan dia nabi. Jadi nabi nak Allah angkat dia seperti mana Ibrahim. Okey. Yang seterusnya, Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah agama Ibrahim hanifa. Okey. Jadi sebab itu Nabi SAW pilih Ibrahim. Okey, isu yang kedua, kama sallaita ala Ibrahim. Okey, kenapa Nabi pilih dia kama ni, bila kita masukkan perkataan kama, maksud dia seperti seperti. Kalau kita sebut dalam ayat tu, engkau seperti bulan. Engkau seperti bulan. Mana yang lagi hebat? Engkau ke bulan? Mana lagi hebat? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua lah kan. Engkau seperti bulan. Ekau ni macam rimau. Contohnya ekau macam rimau. Ekau ke rimau lagi hebat? Rimau lah. Jadi sepatutnya yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Jadi Nabi kata, kita doa tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kita kata, ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad seperti mana engkau berselawat ke atas Ibrahim. Okey, jadi ayat ni macam kalau ikut yang kita tadi kan, yang pertama ke yang kedua kuat? Yang kedua kan, yang tadi kan. Jadi seolah-olah yang kedua sekarang ni siapa? Ibrahim. Adakah Ibrahim lebih hebat daripada Nabi? Kalau ikut bahasa Arab, macam tu lah. Maknanya Ibrahim lagi power daripada Nabi Muhammad. Tetapi para ulama cuba mencari, cuba membincangkan perkara ni. Jadi mereka kata tidak. Sebab jelas bahawa semua orang pun jelas bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling the best lah. Maksudnya di kalangan para Nabi lah paling the best. Paling the best. Jadi kenapa letak Ibrahim nombor 2? Okey. Jadi di kalangan mereka memberi cuba memberi pandangan bahawa Nabi sebut tu, Nabi ajarkan para sahabat tu untuk selawat tu sebelum dia tahu dia adalah yang terbaik. Sebab dia masih hidup lagi kan. Dia tak tahu. Dia tak tahu lagi dia the best kan. Dia tak tahu. Jadi dia masih hidup. Jadi sebab tu dia tak tahu. Sebab tu dia sebut Ibrahim lah lagi best. Sebab Ibrahim dah pasti dah meninggal, dah ada tempat di langit yang ke-7 kan. Ketika Nabi naik Isra Mi'raj, Ibrahim sudah berada di langit yang ke-7, tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan ada di kalangan mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu untuk menunjukkan baginda ini tawadhu.
tawaduk Nabi Allah. Jadi dia tak adalah macam aku lebih baik daripada Ibrahim, tak. Dia cakap dia uplah Ibrahim dulu. Itulah maksud. Cuba para ulama cuba memberi alasan kenapa Ibrahim tu nombor 2. Okey, kita terus kama sallaita ala Ibrahim, seperti mana engkau bersalawat ke atas Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga ke atas keluarga Ibrahim. Ali Ibrahim juga, ali tadi maksud apa? Keluarga. Tapi dalam bahasa Arab juga saya bagi tahu balik, ali juga boleh membawa makna pengikut. Pengikut, orang yang setia itu boleh juga dipanggil ali. Innaka Hamidum Majid. Okey. Innaka kama sallaita ala ali Ibrahim. Lepas tu wa barik ala Muhammad. Okey. Dan juga berkatilah ke atas Muhammad. Berkatilah ke atas Muhammad. Jadi apa maksud berkati? Ingat tak perkataan berkat ni maksud dia apa, tuan-tuan? Banyak kali dah ni berkat ni. Datang daripada perkataan birkah. Birkah ni, kalau dulu masyarakat Arab ni, kalau dia ada satu kolam takungan air, dipanggil birkah. Jadi birkah tu maknanya tempat nak simpan air. Jadi daripada tempat itu dia akan berkembang. Jadi boleh difahami bila ada air, dia ada kebaikan lah dekat situ, ada kehidupan. Dan dekat situ juga boleh tumbuh tanaman. Jadi birkah boleh difahami dia adalah baik dan juga bertambah dan juga stabil. Berkat tu ada 3 benda: baik dan juga bertambah dan juga stabil. Jadi kalau kita doa, ya Allah, semoga Allah berkatilah engkau ni, semoga Allah berkati kau, barakallahu fika, kan? Kalau kita kahwin, orang kahwin tu kita sebut barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, kan? Barak maknanya Allah bagi kau kebaikan, Allah tambah kau kebaikan, dan Allah kekalkan kebaikan tu. Kebaikan yang dapat kat kau tu stabil. Itu maksud barik. Jadi kita doa juga kepada wa barik, dan berkatilah ala Muhammad, ke atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga ke atas keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, seperti mana engkau berkati Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga ke atas keluarga Ibrahim, fil alamin, pada sekalian alam, fil alamin, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau itu Hamid. Hamid maksud dia terpuji, terpuji. Okey, Hamid. Tetapi apabila ulama bahasa melihat perkataan Hamid, mereka tak kata puji. Hamida puji. Hamida yahmadu puji. Hamid ni membawa makna mahmud. Mereka kata Hamid maksud dia mahmud, maknanya engkau adalah yang dipuji. Engkau adalah dipuji. Maknanya Tuhan itu sentiasa dipuji, kan? Sebab tu kalau kita salat, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sebut segala puji, segala puji dan terima kasih itu kepada Allah. Jadi Allah itu Hamid. Kenapa tak kata innaka mahmudun? Mahmudun baru dipuji, tetapi kenapa dipakai Hamid, dia tak pakai Mahmud? Sebab Hamid Allah Subhanahu Wa Taala ini maksudnya constant, sentiasa dipuji. Walaupun manusia tak puji Allah, Allah tetap terpuji. Kalau kita berhenti, aku tension lah hari ni, apa dah Allah Taala buat aku macam ni, aku tak nak puji Allah. Allah itu sentiasa terpuji. Dia tak perlukan pujian kita. Kita puji Allah untuk siapa? Untuk kita, untuk pahala diri kita, bukan Allah itu up, naik sikit dia punya level sebab kita puji, tak. Maha suci Allah. Allah tidak akan terjejas kemuliaan Allah dengan pujian kita. Innaka Hamidun Majid. Okey, Majid tu apa, tuan-tuan? Majid tu maksud dia karimun azimun. Maksudnya orang yang sangat mulia. Karim maknanya Karim ni generous, pemurah. Maksudnya Majid ni orang yang sangat-sangat pemurah, dan juga orang yang
Azim orang yang dia azim lawan dia hakir. Hakir ni hina, yang mulia kan? Jadi majid tu menunjukkan sangat-sangat mulia kan? Dia sentiasa dipuji dan dia juga sentiasa mulia. Innaka hamidun majid. Okey, jadi habis selawat kita Jadi itu adalah selawat yang kita baca. Jadi kita baca yang tu supaya kita lebih memahami apa yang kita baca. Okey, kat sini juga ada jenis selawat yang kedua. Kita masuk nombor 54. Ada juga selawat yang tadi saya baca lain sikit tadi kan. Yang tadi saya baca lain. Okey, yang tu yang pertama, yang lain tu yang pertama. Yang pertama sekali yang kita baca tu, itu yang pertama. Yang kedua yang ada dalam kitab ni, yang dua kali innaka hamidum majid. Dan yang ketiga, ada juga selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Okey. Pernah dengar tak selawat ni? Tak pernah kan? Okey, apa yang lain sikit bunyi tadi? Ala azwajihi wa zurriyatihi. Okey. Jadi apa yang tak ada perkataan dekat sini? Yang ada yang kita biasa baca tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kat sini Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Jadi sebab tu di kalangan ulama bila terjemah je perkataan Ali tadi, siapa Ali tu, siapa keluarga tu, dia terus nampak hadis yang ni. Hadis yang diriwayatkan Abi Humaid ni, dia kata Ali tu azwajihi wa dhurriyyatihi. Sebab dalam riwayat lain ada azwajihi wa dhurriyyatihi. Dia tak sebut Ali Muhammad, tapi dia gantikan dengan azwajihi wa dhurriyyatihi. Azwajihi maksud dia isteri, zurriyatihi maksud dia keturunannya. Keturunan dia ke bawah. Okey. Jadi sama juga makna dia. Dah masuk arah. Dah masuk ni. Dah masuk kan? Okey. Jadi wallahu taala alam tuan-tuan. Jadi saya nak ingatkan diri saya dengan tuan-tuan. Jadi ini adalah kuliah yang terakhir Hisnul Muslim sebelum kita masuk bulan Ramadan lah. Sebab kita minggu pertama dengan minggu ketiga. Jadi kita sampai minggu ketiga tu dah masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita sentiasa memperbanyakkan amalan. Jangan buang walaupun seminit dalam bulan Ramadan ni. Jangan buang walaupun seminit. Sebab belum tentu lagi kita dapat lagi sekali Ramadan. Ada tak kawan-kawan kita marin yang solat tarawih dengan kita tahun ni dah tak ada? Tahun lepas tak dapat sembahyang kan? Ada. Jadi belum tentu lagi kita dapat sekali lagi Ramadan. Jadi jangan kita buang masa. Termasuklah diri saya, walaupun saya muda lagi, belum tentu saya boleh dapat Ramadan sekali lagi. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.